Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya hari ini? Macam mana? Puasa tak hari ini? Alhamdulillah, kelas kita hari ini ialah pada Ramadan kita yang pertama pada tahun 2020. Okey, dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tapi bagi saya insya-Allah, walaupun kita berada pada keadaan yang sukar pada waktu ini, insya-Allah Ramadan kita dapat berlangsung dan berjalan sebagaimana biasanya dengan keadaan kita yang tidak berputus asa untuk terus beramal soleh, okay, pada bulan Ramadan ini. Baik, hari ini kita tetap akan teruskan perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Tetapi sempena pada bulan Ramadan ini, perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah kita kata sebagai perbincangan versi Ramadan. Okey, perbincangan versi Ramadan. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dah masuk kepada bahagian yang kedua tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, tentang kisah biografi beliau kita dah habiskan perbincangannya ya. Jadi hari ini kita akan masuk bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau diangkat dan dilantik menjadi khalifah pertama dalam sejarah pemerintahan Islam setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbincangan kita pada hari ini akan melihat situasi dan keadaan yang menunjukkan bagaimana pada masa itu kita panggil sebagai nak kata signal pun susah jugalah, bukan signal, apakah petunjuk yang jelas membuktikan bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu an layak untuk menjadi khalifah ataupun pemimpin masyarakat Islam pada masa itu setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan masuk pada muka surat yang ke-29. Okey, muka surat yang ke-29 bahagian yang kedua, iaitu bertajuk Abu Bakar radhiyallahu an dibaiat menjadi khalifah. Pertama di situ kita ada sebuah subtopik yang bertajuk khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang wafat. Baik, di sini saya baca sedikit, nanti kita akan simpulkanlah perbincangan yang akan kita bawa tentang apakah petunjuk-petunjuk yang membuktikan bahawasanya Abu Bakar layak untuk menjadi seorang khalifah. Antaranya di sinilah berkenaan dengan khutbah Nabi yang Nabi sampaikan pada masa itu sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dia kata 5 hari, 5 hari menjelang kewafatan. Dan hal itu berlaku pada hari Khamis, 5 hari menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang agung yang menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan seluruh sahabat lainnya. Maksudnya begini, pada masa itu ada khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahawasanya khutbah ini ianya menjadi petunjuk. Kerana dalam khutbah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun Nabi mengangkat pribadi Abu Bakar radhiyallahu an sebagai orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ya kita lihat di sini ditambah lagi ya instruksi, maksudnya arahan Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam solat. Mungkin khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk mewasiatkan siapa yang menjadi penggantinya. Dalam khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelumnya, kemudian keluar untuk solat bersama kaum muslimin dan kemudiannya menyampaikan khutbah beliau. Dan
Hal yang pertama kali disebutkannya setelah memuji Allah adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, di mana beliau berdoa dan memohon ampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata, jadi dalam khutbah itu, setelah Nabi SAW mendoakan mereka yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, lalu Nabi SAW menyebut tentang perihal orang-orang muhajirin. Yang mana kalau kita lihat ya dalam teks bahasa Arabnya dalam kitab kita, muka surat 29, okay, jangan hilang fokus, saya belum hilang fokus, okay, muslimah semuanya, saya tahu hari ni puasa. Okay. Kita puasa hari ni kan, okay, jangan lembik sangat. So di sini lihat, ya ma'syaral muhajirin. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Ya ma'syaral muhajirin, innakum asbahtum taziduna wal ansaru ala hayatiha la tazid. Wa innahum aibati allati awaitu ilaiha fa akrimu karimahum wa tajawazu an musiihim. Maksudnya, wahai sekalian kaum muhajirin, sesungguhnya jumlah kalian semakin bertambah. Okay, Nabi beritahu kepada para sahabat masyarakat Islam yang ada di situ. Orang muhajirin jumlahnya semakin bertambah. Kenapa Nabi kata sedemikian? Sebab begini ya, muhajirin ni asalnya siapa? Siapa muhajirin? Okey, ada yang jawab lah, cuma saya tak dengar je kan. Ke masih lagi ada yang blur? Muhajirin Ansar tu siapa? Okay, muhajirin adalah mereka yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Dan mereka pergi ke Madinah. Madinah ni merupakan tempat yang mana untuk meneruskan penghidupan pada masa itu. Dan kemudian Nabi kata golongan muhajirin semakin bertambah. Maknanya ramai di kalangan penduduk di Makkah, okay, pada akhir-akhir hayat Nabi SAW, kebanyakan daripada mereka berhijrah daripada Makkah ke Madinah kerana Nabi SAW menginap di situ. Kemudian kita lihat di sini, apa kata Nabi, sementara kaum Ansar tetap sebagaimana adanya, tidak bertambah. Kaum Ansar, penduduk tetap di Madinah, tetap begitu, tak bertambah. Okay? Dan sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku. Ini Nabi kata apa? Orang Ansar ni seperti tempat rumah Nabi, tempat yang Nabi kembali. Kan? Kalau kita lihat pada zaman awal-awal Islam mula nak meningkat naik kan, Nabi SAW tidak mendapat tempat di Makkah, lalu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan Madinah ni adalah penduduk tetap Ansar. Mereka memberi ruang dan peluang kepada Nabi SAW untuk duduk di Madinah dan juga menjadi ketua di situ, memerintah mereka. Okay, memerintah tu maksudnya menjadi pemimpin kepada mereka. Sebab tu Nabi kata umpama tempat kembali dia. Tempat aku kembali, rumah tempat kembaliku. Oleh kerana itu hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka. Jadi ini pesanan Nabi SAW. Orang Ansar, okay, muhajirin sekarang dah bertambah. Maka muhajirin jangan lupa tentang pengorbanan yang dilakukan oleh orang Ansar. Ini pesanan Nabi dalam khutbahnya. Jangan lupa tentang apa yang telah dikorbankan oleh orang Ansar. Sebab mereka ini telah menerima kita di saat kita dipulaukan daripada tempat asal kita. Jadi, Nabi pesan kepada muhajirin, hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka. Maksudnya biasalah, kita ni kadang-kadang ada silap faham, ada benda-benda yang kita cakap terburis kata dan perasaan. So, sikit-sikit, sudahlah sikit-sikit tu, Nabi kata, maafkan sahaja. Okey? Baik, kemudian Nabi pun melanjutkan. Setelah Nabi SAW sebutkan kan, tentang muhajirin, tentang Ansar, lalu Nabi kata apa? Ayyuhan nas, inna abdan min ibadillah qad khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya seorang di antara hamba-hamba Allah diberi kesempatan untuk memilih antara dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka dia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka ketika itu, ketika Abu Bakar radhiyallahu an, dia mendengar ucapan Nabi itu tadi, dia pun faham. Okay, dia pun faham. Dari sekian ramai para sahabat, beliau menangis mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW tersebut. Dan kalau kita lihat,
kepada sebuah riwayat yang lainnya. Sebab di sini didatangkan kepada kita dengan kepelbagaian riwayat untuk menunjukkan betapa kisah ini memiliki jalur periwayatan yang kuat dari sudut hadisnya. Okey. Kemudian kalau saya tak nak habiskan perbincangan di situ, saya nak terus pergi kepada muka surat 31. Sebab dia ada beberapa bentuk pengulangan dalam hadisnya. Sebab hadisnya sama. Cuma hanya dibentangkan kepada kita dengan redaksi yang berbeza sahaja. Periwayat yang berbeza sahaja. So, di sini diambil pula daripada Imam Ahmad. Okay, riwayat daripada Imam Ahmad yang menceritakan tentang perkara yang sama. Namun di sini ada sedikit penambahan untuk menguatkan jalan cerita tentang bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada masyarakat pada masa itu bahawasanya Abu Bakar adalah orang yang layak untuk dilantik selepas kewafatan baginda. Okay? So di sini kita lihat Imam Ahmad berkata, muka surat 31. Okay? Imam Ahmad berkata, Amir menyampaikan kepada kami, dia berkata, Fulaih menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Nadhr, dari Bushr bin Sa'id, dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, kemudian berkata, Inna Allah khayyara abdan baina dunya wa baina ma indah. Ini sama sebagaimana yang tadi baru saya bacakan pada muka surat 30. Okey, hadisnya hampir sama di situ. Kemudian fakhtara dhalika al-'abdu ma 'indallah. Maksudnya, sesungguhnya Allah memberi kesempatan kepada seorang hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka, hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Dan disebutkan dalam riwayat ini ketika Abu Bakar radhiyallahu an dia mendengar ucapan Nabi SAW itu tadi, mengalirlah air matanya. Mengalirlah air matanya. Dan disebutkan Abu Sa'id berkata, seketika itu Abu Bakar menangis dan kami hairan kenapa beliau menangis. Padahal Rasulullah SAW hanyalah menceritakan tentang seorang hamba yang diberikan pilihan. Namun akhirnya kami pun faham kenapa Abu Bakar mengalirkan air matanya tatkala dia mendengar ucapan Nabi SAW itu tadi. Jadi di sini sebenarnya yang nak dimaksudkan ialah Rasulullah lah orang yang diberi pilihan tersebut. Maka Abu Bakar lah orang yang paling mengetahui tentang itu, tentang maksud yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka waktu itu juga Nabi kata apa? Lau kuntu muttakhizan khalilan ghaira rabbi lattakhaztu Abu Bakrin. Hadis ini kita dah banyak kali ulang. Okey, pada kuliah kita yang pertama saya rasa saya dah baca, kuliah kita yang kedua pun saya dah baca, kuliah kita yang ketiga. Okey, ini kuliah kita yang ketiga. Okey, kuliah kita yang ketiga hari ini kita baca. Maknanya dah 3 kali dah kita baca tentang bagian pujian yang Nabi SAW berikan kepada Abu Bakar. Iaitu Nabi kata apa? Andai saja aku boleh mengangkat seorang kekasih selain Allah untuk yang sebagai seorang menjadi kekasih dekatku selain Allah, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun Nabi kata walakin khullatul islami wa mawaddatuhu. Tetapi cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan kerananya. La yabqa fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Dan Nabi kata apa setelah ini? Jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid kecuali ditutup, kecuali pintu Abu Bakar sahaja. Maka di sini dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Amir Al-Aqadi. Okay, menunjukkan bahawasanya ada periwayatan lain tentang apa yang dah kita bacakan tadi. So, tadi kita nampak jelas. Dalam khutbah Nabi, ini merupakan khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW di akhir, menjelang kewafatan Nabi SAW. Dan dalam khutbah ini ada kita panggil unsur ataupun satu poin yang penting boleh kita ambil, di mana Nabi SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu an.
sebagai orang yang Nabi kata kalau bolehlah diambil sebagai khalil, kekasih dekat dia, paling dekat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kata pasti dia akan mengambil Abu Bakar. Tapi tidak. Yang ada dalam agama kita ialah tentang persaudaraan dalam Islam dan kasih sayang. Itu kecintaan sesama saudara. Tak boleh nak ambil sampailah nak cinta sampai ke tahap khalil tadi, tak boleh. Jadi di sini para sahabat melihat itu merupakan bentuk pujian yang Nabi berikan, menunjukkan betapa kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an di sisi Nabi SAW begitu istimewa, tidak dapat disangkal lagi. Dan kita pun dah bincangkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu an pada minggu yang lalu, untuk membuktikan bahawasanya dalam diri Abu Bakar itu ada sesuatu keistimewaan yang Nabi SAW tunjulkan kepada kita, yang mana ianya tidak ada pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Okey, so itu merupakan petunjuk yang pertama yang ada pada diri Abu Bakar, menunjukkan beliau layak untuk diangkat sebagai seorang khalifah. Baik, seterusnya kita lihat ya pada subtopik yang berikutnya. Muka surat 32, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam bagi para sahabat, dan Rasul sendiri ikut keluar melaksanakan solat di belakangnya dalam beberapa kesempatan. Okey. So di sini tadi kita bincangkan tentang pujian Nabi. Pujian Nabi, pujian Nabi tentang diri Abu Bakar radhiyallahu an. Dan di sini kita lihat ketika Nabi SAW sedang sakit yang menyebabkan kepada kewafatan Nabi, pada masa itu Nabi tak mampu untuk bangkit menjadi imam kepada para sahabat dan masyarakat Islam pada masa tersebut. Maka Nabi SAW mengarahkan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pengganti Nabi untuk mengimamkan solat kaum muslimin pada masa itu. Dan di sini kita dapati itu merupakan petunjuk yang jelas bahawasanya Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat Abu Bakar adalah orang yang layak untuk mengganti Nabi SAW. Okey, kalau dalam buku kita ya, saya takkan baca muka surat 32, 33 sebab periwayatan yang disebutkan boleh baca sendiri ya, tidak ada masalah, sebab di situ diceritakan kepada kita tentang kisah yang sama. Sebab sepanjang perbincangan dalam subtopik yang ini disebutkan kepada kita dengan kepelbagaian hadis, kepelbagaian riwayat yang menceritakan tentang Abu Bakar diperintahkan ataupun ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pengganti baginda untuk mengimamkan solat kaum muslimin pada masa itu. Dan Ustazah cuma nak ambil hadis yang straightforward lah, yang mudah untuk kita faham. Tapi yang depan-depan tu bukan saya kata susah, tidak. Cuma ceritanya sama. Tapi di sini saya cuma nak ambil satu hadis ataupun dua hadis, okey, yang lebih mudah untuk kita bincangkan. Baik, terus ya, pergi pada muka surat 35. Pergi pada muka surat 35, perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua, paragraf yang kedua. Pada paragraf kita yang kedua, perenggan kita yang kedua, ada disebutkan tentang sebuah hadis dalam As-Sahihain. Kalau kita kata As-Sahihain bermakna hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, jadi kalau kita kata As-Sahihain bermakna sumbernya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, dalam kitab As-Sahihain dari hadis Abdul Malik bin Umair dan Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya, dia berkata, ketika Rasulullah sakit, beliau bersabda, perintahkan agar Abu Bakar solat mengimamkan orang ramai. Okey, mengimamkan orang ramai, mengimami manusia lah dalam buku di situ kan. Dia sebut sedemikian. Jadi perintahkan agar Abu Bakar solat mengimamkan orang ramai. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang lelaki yang memiliki perasaan yang halus, sensitif. Dan jika dia menggantikan posisi anda, maknanya jika Abu Bakar dia gantikan tempat anda, nescaya dia tidak akan sanggup.
Rasulullah menjawab, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Maka sejak itu Abu Bakar menjadi imam solat di masa Rasulullah hidup. Maksudnya sepanjang Nabi SAW sakit itu, Abu Bakar dialah yang diangkat dan dilantik menjadi imam solat menggantikan Nabi SAW. Baik, seterusnya kita lihat ada riwayat Imam Ahmad yang menceritakan dengan lebih panjang lebar apa yang berlaku pada waktu itu. Dan di sini kita lihat panjang sekali ya ceritanya. Hadisnya panjang sekali. Baik, tak apalah saya baca. Kita baca bersama ya. Jangan hilang fokusnya. Okey, kita baca bersama. Baik, Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Abdul Rahman bin Mahdi. Dia berkata, kami diberitahu oleh Zaidah dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidullah bin Abdillah. Dia berkata, aku masuk menjumpai Aisyah dan kutanyakan padanya, mahukah anda menceritakan kepadaku perihal Rasulullah sakit? Jadi pada masa itu ada seseorang datang berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia minta supaya Aisyah ceritakan apa sebenarnya yang berlaku ketika Nabi SAW jatuh sakit. Jadi Aisyah pun ceritakan kepada dia. Iaitu dia kata, beliau pun berkata, baik, ketika penyakit beliau semakin berat. Maknanya Aisyah pun ceritakan ketika penyakit Nabi ni semakin teruk pada masa akhir kehidupan Nabi kan, makin teruk. Maka mana tadi? Beliau berkata, apakah orang-orang telah solat? Nabi tanya, orang dah tunaikan solat ke? Kami katakan belum. Mereka menunggu anda, wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi sakit, Nabi tanya dengan Aisyah, orang semua dah solat? Aisyah kata belum, sebab mereka tunggu kamu, wahai Rasulullah. Dan Nabi kata apa? Okey, tuangkan air ke dalam bejana untuk Nabi mandi. Okey, kami segera melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Ketika selesai, beliau pun siap-siap berangkat untuk menunaikan solat, untuk menjadi imam lah kepada kaum muslimin. Namun akhirnya baginda jatuh pingsan. Okay, pada masa itu baginda jatuh pingsan. Dan tak berapa lama kemudian, beliau kembali sedar dan bertanya. Jadi selepas itu, lepas Nabi pingsan tu kan, Nabi pun sedar balik. Bila Nabi sedar kembali, Nabi tanya, orang dah solat? Okay, mereka semua dah solat. Dan kami jawab, belum wahai Rasulullah. Sebab apa? Mereka sedang menunggu anda. Sekali lagi, Nabi minta supaya dituangkan air ke dalam bejana untuk Nabi mandi. Setelah Nabi mandi dan Nabi siap-siap, Nabi nak bangun untuk pergi menunaikan solat menjadi imam kepada kaum muslimin. Pada masa itu, baginda jatuh pingsan sekali lagi. Okey, baginda jatuh pingsan sekali lagi. Baik, seterusnya kita lihat ya di sini. Maka kami kembali menuangkan air, tadi saya dah ceritakan. Dan tak lama, maknanya 3 kali Nabi SAW jatuh pingsan. Kemudian Nabi SAW bangun, sedar. Nabi minta sekali lagi air untuk Nabi mandi. Namun bila Nabi dah mandi, dah siap-siap nak pergi menunaikan solat untuk menjadi imam kepada kaum muslimin, Nabi pingsan sekali lagi. Baik. Kemudian pada kali yang ketiga, Aisyah berkata, sementara orang-orang dalam keadaan yang hening di masjid. Pada masa itu, semua keadaan yang senyap. Sebab tunggu Nabi. Lama juga mereka tunggu Nabi. Dan Aisyah kata, sambil menanti kedatangan Rasulullah untuk melaksanakan solat Isya, maka Rasulullah mengutus seseorang menjumpai Abu Bakar agar menjadi imam solat. Dan pada masa itu, dah kali ketiga kan, Nabi dah tak mampu dah. Maknanya dah tak larat untuk bangun. Nabi pun perintahkan supaya ada orang yang mengutuskan Abu Bakar untuk menggantikan tempat Nabi sebagai imam solat pada malam itu. Jadi Abu Bakar adalah seorang yang maka Rasulullah mengutus seseorang menjumpai Abu Bakar agar menjadi imam solat. Dan Abu Bakar adalah seorang yang memiliki hati yang sensitif. Maksudnya hatinya mudah menangis. Kan ada orang begitu. Ada orang jiwanya lembut. Kan dalam hati ada taman. So, saya suka sangat perkataan tu kan. Saya kata soalan tak habis-habis, dalam hati ada taman. Tak apalah daripada dalam hati ada hutan. Kan? Betul tak? Okay, so maknanya Abu Bakar ni orangnya jiwanya lembut. Mudah menangis, baca ayat Al-Quran kan, bila ayat Al-Quran itu menyentuh jiwanya, dia akan nangis. Jadi di sini
kita panggil Abu Bakar adalah seorang yang berhati sensitif, lembut. Maka dia berkata kepada Umar. Jadi Abu Bakar kata kepada Umar, "Wahai Umar, majulah anda sebagai imam untuk solat." Tapi apa kata Umar? Anda lebih berhak untuk menjadi imam. Bila Abu Bakar sampai, Abu Bakar kata kepada Umar, "Umar, jadilah imam." Tapi Umar kata, "Tak, engkau lebih berhak untuk menjadi imam." Maka di sini kita lihat, maka beberapa hari sejak itu Abu Bakarlah yang menjadi imam solat. Satu hari Rasulullah SAW merasa badannya agak lebih ringan dari biasanya. Jadi ada satu hari, masa tu Nabi rasa badannya agak sedikit cergas. Okey, agak sedikit ringan. Lalu maka beliau keluar dipapah oleh dua orang. Salah satunya adalah Al-Abbas untuk melaksanakan solat zuhur. Ketika Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah, maka dia bersiap-siap untuk mundur. Jadi bila Abu Bakar nampak Nabi keluar untuk solat zuhur pada masa itu kan, Abu Bakar yang dah standby nak jadi imam tu tadi kan, dia ke belakang. Okey, dan beliau namun Rasulullah SAW perintahkan agar dia tetap di tempatnya. Tapi Nabi perintahkan Abu Bakar tetap di tempat itu. Maka Abu Bakar dan beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar solat dalam keadaan berdiri, sementara Rasulullah SAW solat dalam keadaan duduk. Okey. Baik, Ubaidullah berkata, maka aku masuk menemui Ibn Abbas dan berkata padanya, "Mahukah engkau kuceritakan apa yang disampaikan Aisyah tentang sakit Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Ya, ceritakan." Maka aku menceritakan seluruhnya dan dia tidak sedikit pun mengingkari apa yang kuberitakan, kecuali satu pertanyaan. "Apakah Aisyah memberitahukan kepadamu siapa nama lelaki yang memapah Rasulullah bersama Al-Abbas?" Ku katakan tidak. Dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah Ali radhiyallahu anhu." Okey, dia adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita lihat, pada masa itu Nabi SAW bukan sahaja melantik Abu Bakar sebagai imam, menggantikan tempat Nabi SAW untuk meneruskan solat berjamaah ketika Nabi sedang sakit kuat. Tetapi dalam masa yang sama, ini mengapa kita kata sebagai satu petunjuk yang kuat, Nabi juga solat sebagai makmum di belakang solat sebagai makmum yang mana solat itu diimamkan oleh Abu Bakar. Tadi kan Nabi keluar dipapah oleh Al-Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Abu Bakar melihat Nabi datang, dia mundur. Tapi apa kata Nabi? Nabi suruh perintahkan dia terus jadi imam dan perintahkan supaya diletakkan dia di sebelah Abu Bakar. Okay. Dia solat sebagai makmum di situ. Dan ini merupakan petunjuk yang jelas betapa Nabi mengambil Abu Bakar sebagai orang yang dipercayai sebagai pengganti Nabi SAW. Okey, baik, kalau kita lihat kepada riwayat yang berikutnya, di situ ya ada di bawahnya pada muka surat 36. Pada perenggan yang bawah sekali kita ada riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Yang atas tadi yang kita baru baca ia adalah riwayat daripada Imam Ahmad. Okey, so di bawah ini kita ada riwayat Imam Al-Bukhari yang berkata dalam sahihnya telah berkata kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah berkata kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, dia berkata telah berkata kepadaku Anas ibn Malik, dan beliau adalah seorang yang selalu mengiringi Nabi SAW serta berkhidmat kepada beliau. Ya, Anas ibn Malik ni kita boleh anggap macam PA Nabi SAW jugalah, kerana dia sentiasa berada di samping Nabi SAW. Bahawa Abu Bakar solat menjadi imam mereka ketika Rasulullah SAW dalam keadaan yang sakit, di mana beliau wafat. Maknanya dengan sakit itu Nabi SAW meninggal dunia. Maka pada hari Isnin saat mereka sedang solat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah menyingkap tirai penutup rumahnya sambil melihat kepada kami. Wajah beliau putih laksana kertas dalam keadaan tersenyum lebar.
konsentrasi kami nyaris terganggu disebabkan perasaan senang dapat melihat Rasulullah. Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke dalam saf dengan anggapan bahawa Nabi akan keluar mengimamkan solat. Namun, didapati Rasulullah mengisyaratkan kepada kami agar melanjutkan solat. Kemudian beliau menutup tirai penutup rumahnya. Nabi SAW ada buka tirai di rumah Nabi, lihat ke dalam masjid, dalam keadaan yang wajah yang berseri-seri, melihat keadaan kaum muslimin pada masa itu, dan mereka rasa tenang dan senang melihat wajah Nabi SAW yang begitu berseri-seri. Kemudian Abu Bakar sangka Nabi akan keluar untuk mengimamkan solat pada masa itu, tapi ternyata Nabi suruh mereka lanjutkan solat, dan Nabi pun tutup kembali tirai rumahnya. Dan disebutkan akhirnya beliau wafat pada hari itu juga. Akhirnya Nabi SAW meninggal dunia pada hari itu juga. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Sufyan bin Uyainah dan Shabih bin Kaisan beserta Ma'mar dari Az-Zuhri dari Anas. Zuhri dari Anas. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Ada juga riwayat yang lain daripada Imam Al-Bukhari yang mana dia berkata, telah berkata kepada kami, masih kita pada muka surat 37 Muslimah. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Abu Ma'mar, dia berkata, telah berkata kepada kami Abdul Warith, dia berkata, telah berkata kepada kami Abdul Aziz dari Anas ibn Malik, beliau berkata, 3 hari Rasulullah tidak dapat keluar menjadi imam salat. Maka hari ketiga setelah iqamat dikumandangkan, Abu Bakar bersiap-siap untuk maju. Namun, untuk mundur tadilah kan yang kita ceritakan tadi, namun Nabi SAW berkata, bukalah hijab rumah ini. Ketika wajah Nabi muncul, maka seketika kami merasa tidak ada pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi SAW yang muncul kepada kami. Namun beliau mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap menjadi imam, dan kemudian beliau kembali menutup kain rumah beliau. Dan pada hari itulah beliau SAW wafat. Dan kalau kita lihat kepada perenggan yang bawah sekali, dikatakan bahawasanya ini merupakan dalil yang paling jelas bahawa Nabi SAW tidak salat subuh pada hari Isnin secara bersama jemaah, dan beliau tidak dapat keluar rumah selama 3 hari. Dengan demikian dapat kita katakan bahawa solat beliau terakhir bersama jemaah adalah solat zuhur, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah tadi. Dan hari itu adalah hari Khamis, bukan hari Sabtu dan bukan pula hari Ahad. Okeylah, tak apa. Sampai situ saja. Boleh lihat pada perenggan yang bawah sekali muka surat 38, saya nak baca perenggan kedua. Maaf, perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga yang perlu digarisbawahi. Jumpa tak? Yang perlu digarisbawahi di sini iaitu sikap Rasulullah yang mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam bagi seluruh sahabat dalam solat yang merupakan rukun terbesar dari bahagian rukun-rukun Islam yang bersifat amaliyah. So daripada hadis yang kita baca tadi tentang Nabi sakit, lalu Nabi SAW pingsan, tak dapat bangun untuk menjadi imam bagi kaum muslimin pada masa itu, siapa yang Nabi lantik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Bakar pada masa itu kan Abu Bakar kata kepada Umar, jadilah imam, tapi Umar menolak. Umar sendiri kata apa? Anda lebih berhak untuk menjadi imam. Dan itu adalah arahan dan perintah Nabi SAW. Kemudian ada juga masa ketika Nabi SAW sakit tu tadi kan, Nabi keluar menjadi makmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sebab itu dikata yang poin yang kita nak ambil di sinilah bagaimana pada masa itu Nabi SAW mengedepankan sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi untuk menjadi pengganti Nabi dalam urusan solat. Maka di sini kalaulah untuk urusan-urusan yang lain, terutamanya tentang urusan menjadi pemimpin setelah kewafatan baginda, tepatlah untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi SAW. Kalau dalam solat sudah begitu keadaannya, yang menjadi satu rukun yang terbesar dalam agama kita,
kan? Maka untuk hal kepemimpinan seharusnya wajar juga. Baik. Dan di sini kita ada pandangan daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang berkata, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memajukan Abu Bakar adalah satu perkara yang mendasar, iaitu daruri dalam agama Islam. Dan Al-Asy'ari juga berkata, sikap Rasulullah ketika mengedepankan Abu Bakar sebagai imam solat adalah petanda bahawa beliaulah orang yang paling alim dari seluruh sahabat dan yang paling baik bacaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh ulama bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa akbaruhum sinnan fa in kanu fi sinni sawa'an fa aqdamuhum musliman. Hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana disebutkan bahawasanya tentang ciri-ciri orang yang seharusnya dilantik menjadi imam dalam solat disebutkan oleh Nabi. Dan menurut kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, ia adalah bertepatan dengan apa yang Nabi SAW sebutkan, iaitu bila orang-orang yang berhak menjadi imam, muka surat 39 ya, lihat tulisan yang italic di situ, yang garis miring pula, yang perkataan yang apa, italic lah. Orang yang berhak menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Jadi kita kalau nak lantik seseorang menjadi imam dalam solat kita, kita lihat orang yang ada di sekitarnya, siapa yang paling baik bacaannya, dialah yang sewajarnya untuk kita kedepankan sebagai imam. Tapi kalau semuanya sama, jika ternyata bacaannya sama baik, semuanya baca sama, kan semua, kalau ada 5 orang, 5-5 lah bacaannya bagus, kita lihat orang yang lebih berhak ialah yang lebih alim terhadap as-sunnah. As-sunnah yang maksud hadis Nabi SAW. Baik, kemudian kalau semuanya bagus juga dari sudut kefahamannya terhadap as-sunnah, iaitu hadis Nabi SAW, maka di sini Nabi SAW memberikan garis panduan kepada kita, dahulukanlah yang lebih tua, yang lebih senior lah. Cakap lebih tua orang marah pula ya. Yang lebih senior daripada mereka semua itu tadi. Kemudian, dan jika ternyata usia mereka sama, okey, kalau semua lihat semua macam 40 kan, ataupun semua 50, semuanya dewasa-dewasa kan. Jadi di sini Nabi kata, lihatlah yang didahulukan adalah yang lebih dahulu keislamannya. Dan kita dapati kesemua ciri-ciri ini ada pada Abu Bakar radhiyallahu an. Semua itu ada pada Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar lah, maknanya secara kita nak kata secara ringkasnya kita nak kata di sini, Abu Bakar adalah orang yang Nabi tunjukkan kepada kita, orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya dan paling bagus kefahamannya terhadap as-sunnah. Itu hadis Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW mengedepankan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai imam dalam solat. Okey, so di sini sebagai kesimpulannya, tadi kita ambil itu sebagai perbincangan kita yang terakhir. Sebagai kesimpulannya kita lihat ada 2 petunjuk yang jelas kepada kita kenapa Abu Bakar layak untuk diangkat ataupun dilantik sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi SAW setelah kewafatan baginda. Okey, satu, kerana pujian yang Nabi SAW berikan kepada Abu Bakar yang kita dapati ianya merupakan sesuatu perkara yang Nabi lihat tidak ada pada sahabat yang lain. Kan itu kita dah pernah bincangkan. Okay, kalau sesiapa yang terlepas mendengarlah perbincangan kita, boleh dirujuk pada video yang lepas. Okay, boleh dirujuk pada video yang lepas. Baik, kemudian yang kedua ialah Nabi SAW melantik Abu Bakar sebagai imam bagi kaum muslimin untuk menggantikan Nabi SAW sebagai imam pada masa itu. Kemudian yang ketiga, Nabi sendiri menjadi makmum di belakang Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini? Pertama, saya nak
kata begini. Pertama ialah, kalau kita lihat tentang hadis yang Nabi baca berkenaan dengan orang yang Allah berikan pilihan, yang mana bila Nabi baca, Abu Bakar radhiyallahu an dia menangis mendengar apa yang dibaca atau apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Baik, saya nak simpulkan hadis tu begini. Kita Allah berikan pilihan. Dalam hidup kita Allah berikan pilihan. Maka pilihlah apa yang ada di sisi Allah. Maknanya kita nak buat apa-apa perkara dalam kehidupan kita, pilihlah hal yang diletakkan dalam agama kita sebagai sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ini adalah perkara yang seharusnya kita lakukan. Lebih-lebih lagi kita hari ini, ya muslimah yang saya kasihi sekalian, lebih-lebih lagi kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Kan? Sekarang kita berada pada 1 Ramadan. Alhamdulillah, Allah berikan kita nafas untuk kita berada pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Untuk kita bukan kita nak sambut hari raya. Selalu kadang-kadang orang tersalah. Orang kata, oh, kalau Ramadan, hari raya. Kan? Kalau puasa je, hari raya. Macam itulah kan? So, kita begini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita bernyawa, bernafas di bulan Ramadan, di sini Allah juga berikan pilihan kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Kita nak corakkan Ramadan kita ni bagaimana? Kita pilih. Kita nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, ataupun kita nak jadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang biasa-biasa saja. Puasa, solat macam biasa, kemudian waktu buka puasa, makan. Begitu saja. Dan 24 jam berlalu begitu saja sampailah ke 1 Syawal. Itu pilihannya yang Allah berikan. Ataupun kita tak nak puasa lah. Mungkin ada orang yang malas nak puasa, tak kisahlah, tak payah puasa kan. Mungkin ada orang memilih hal yang sedemikian. Dalam keadaan dia sudah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini pilihan. Kita yang belajar agama, kita yang faham agama, kita yang sentiasa membaca Al-Quranul Karim, kita yang sentiasa ikuti pengajian-pengajian, kuliah-kuliah ni, kita sentiasa istiqamah dengan belajar ilmu agama, seharusnya kita memiliki satu pilihan yang tepat ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, iaitu menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik daripada yang sebelumnya. Memeriahkan Ramadan kita dengan amalan-amalan yang soleh, memeriahkan Ramadan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, memeriahkan Ramadan kita dengan sesuatu yang mungkin pada Ramadan yang lepas kita tak sempat untuk laksanakan. Pilihlah untuk buat sesuatu yang Allah redha dalam bulan Ramadan ini. Kita akan jadi muslimah yang baik, kita akan jadi muslimah yang terbaik, saya kata. Jika sekiranya kita buat dan kita memilih yang terbaik untuk diri kita. Sebab itu saya kata tadi, pilihan itu di tangan kita. Kita nak pilih yang bagaimana? Terpulang. Kalau kita pilih untuk buat yang terbaik, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berikan kita dengan ganjaran yang terbaik. Lagi-lagi di bulan Ramadan ini, ya muslimah. Apa yang kita buat, Masya Allah, Tabarakallah, Allah berikan ganjaran yang terbaik. Tetapi, jika kita memilih untuk tidak mendapatkan yang terbaik itu tadi, itu adalah pilihan kita. Okey? Baik, itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah usaha untuk kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Okey? Usaha untuk kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kerana apa? Bacaan Al-Quran ini, dia adalah sesuatu, bukan bacaan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Okay. Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Itu adalah petunjuk kepada kita. Okay? Sebab itu kita lihat dalam perbincangan kita tadi berkenaan dengan Abu Bakar. Bila memilih menjadi imam,
kita kena pilih orang yang mahir bacaan Al-Qurannya, mahir kefahaman as-sunnahnya. Kenapa kefahaman as-sunnah itu perlu dimahirkan? Sebab apa? Penjelasan-penjelasan dalam Al-Quranul Karim kebanyakannya adalah as-sunnah, dalam hadis Nabi SAW. Jadi, kita ni ada tanggungjawab sebagai orang yang beriman, sebagai seorang Muslim untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan kenapa tidak kita rebut bulan Ramadan sebagai satu peluang dan ruang untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin bacaan Al-Quran kita adalah biasa-biasa sahaja. Kan? Bacaan Al-Quran kita biasa-biasa sahaja. Atau mungkinlah saya kata, saya kata begini, kita memang tak pandai langsung membaca Al-Quran. Kenapa tidak? Kita jadikan Ramadan kita pada kali ini satu ruang dan peluang untuk kita belajar Al-Quran. Untuk kita perbaiki tajwid kita. Untuk kita kenal huruf Al-Quran. Untuk kita mantapkan kefasihan kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Di samping kita mentadabbur, kita baca terjemahannya untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran itu tadi. Kerana apa? Kena ingat juga ya, bulan Ramadan, Allah kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas وبينات من الهدى والفرقان. Betul tak saya baca ayat itu? Okey. So di sini kita lihat dalam ayat tadi yang saya baca, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebagai apa? Kerana apa? Al-Quran itu berperanan sebagai petunjuk kepada kita. Okay? Dan juga membezakan antara yang benar dan yang batil. Maka di sini, bayangkan, kalau kita sebagai seorang Muslimah, kita membiarkan saja Al-Quran kita. Biarkan saja Al-Quran kita. Kita tak ada satu inisiatif untuk memperbaiki, untuk memperbaguskan, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kan? Bermakna kita ni jauh daripada panduan ataupun guidelines yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Dan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada bulan Ramadan itu tadi, dia menjadi sesuatu yang seharusnya kita pegang ia baik-baik. Kerana apa? Jangan lupa ya, Muslimah, Al-Quran ini dia mampu untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, dengan sanad yang sahih, disebutkan bahawasanya asy-syiyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu as-syiyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Saum, iaitu puasa, akan berkata kepada Allah, Ya Rabb, wahai Tuhan, aku telah mencegahnya dari makan dan minum, dari makanan dan syahwat di waktu siang, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Dan Al-Quran juga berkata, Al-Quran juga berkata, aku telah mencegahnya tidur di waktu malam, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Jadi kedua-duanya, iaitu puasa, kita dalam bulan Ramadan kita berpuasa kan, dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran kan. Sebab tu tadi saya kata, kita jadikan peluang dan ruang Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, perbaiki. Kalau yang tak reti lagi nak baca, belajar kan, ia bagus. Kerana apa? Kedua-duanya akan mampu untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan nanti kelak kedua-duanya untuk memberikan syafaat itu kepada orang yang telah bersungguh-sungguh berpuasa dan bersungguh-sungguh membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada menyebutkan,
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Sebab itu kita ni jangan kita ambil remeh dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim jangan diambil remeh. Dia merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau bolehlah kan, kalau kita kata kita tak mampu untuk khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, tak apalah. Bagi saya, kita ni sehari kalau kita dapat untuk baca setengah muka surat pun dah alhamdulillah muslimah. Kalau sehari kita dapat baca satu muka surat pun alhamdulillah. Yang penting kita baca. Okay? Yang penting kita baca, kita buka terjemahannya. Kalau siapa yang ada kitab tafsir, kan yang terjemahan lah. Sebab sekarang kitab tafsir pun banyak yang telah diterjemahkan. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, kan. Ambil kesempatan ini untuk kita buka Al-Quranul Karim, kita baca Al-Quranul Karim, kita baca terjemahannya, kemudian kita baca tafsirnya, lalu kita hayati. Dan kita amalkan. InsyaAllah, kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Itu saja muslimah untuk pengisian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus menempuhi bulan Ramadan dalam keadaan kita dalam situasi saya kata pemutus rantaian. Itu bahasa Melayunya, pemutus rantaian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sabar dan kuat. Dan Ramadan itu sendiri kan merupakan bulan yang mengajar tentang erti kesabaran. Inilah masanya untuk kita apply kesabaran itu tadi. Bagaimana kita nak jadi orang yang sabar? Lihatkan, buktikan dalam keadaan kita yang berpuasa, dalam keadaan kita pada bulan Ramadan ini, ialah peluang untuk kita mempraktikkan kesabaran lebih-lebih lagi dalam keadaan kita pada masa ini. Okey, itu sahaja muslimah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutupi kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.